berlaku, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ni insya-Allah kita teruskan pengajian kitab Tauhid Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Kita sambung bait yang kelima dan seterusnya. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Kita masuk kepada bab pertama berkenaan pembicaraan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bait yang pertama sampai bait keempat kita dah bincangkan pada pertemuan yang lalu. Bait yang pertama sehingga bait yang keempat, iaitu nazam. Empat nazam tu iaitu mukaddimah, dan kita masuk pada malam ni bait yang kelima ataupun nazam yang kelima. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Wa ba'du, dan seterusnya. Fa'lam bi wujubil ma'rifah, ketahuilah dengan yakin, biwujubil ma'rifah, tentang kewajipan mengetahui, min wajibin lillahi 20 sifah, kewajipan mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada bab seterusnya, iaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam bab ini membicarakan sifat 20. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu musannif menjelaskan pada nazamnya. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah, dan selanjutnya ketahuilah dengan yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai 20 sifat yang wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 20 sifat yang wajib. Maka kata ulama, aqaid 50 adalah 50 sifat yang wajib ketahui dan diyakini oleh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai aqaid 50 ataupun 50 sifat yang wajib diketahui oleh Allah, yang diketahui dan diyakini oleh orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Nanti kita akan sebutkan bagaimana yang boleh terhimpunnya 50 sifat yang wajib tersebut. Maka dalam perkara ini, kalau dilihat 50 simpulan iman tu, itu kalau kita lihat nanti bahawa sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 20 sifat. Maka sudah pasti lawan bagi sifat yang wajib pun 20 sifat. Yang ini sifat yang mustahil.
campur satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala, iaitu 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Jadi 41. Kemudian bila kita bicara tentang beriman kepada para rasul, maka sifat wajib bagi rasul ada 4. Kemudian lawan yang wajib, yang mustahil bagi rasul pun ada 4. Maka sifat yang harus bagi rasul ada 5. Jadi 41 iaitu keimanan kepada Allah Ta'ala, dan 5 sifat keimanan kepada rasul, maka menjadi jumlahnya 50. 50 sifat yang wajib diketahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksudkan sifat yang wajib di sini adalah suatu yang pasti ada atau dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah atau Rasulnya, yang mana akal tidak akan membenarkan jika sifat-sifat itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi musannif menyatakan, wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah, dan setelah ataupun selanjutnya bahwasanya fa'lam, maka kata musannif ketahuilah, iaitu bahawa kewajipan untuk kita mengenal Allah Ta'ala melalui daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutkan di sini, supaya kita tahu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tak lain dan tak bukan dengan jalan belajar. Dengan jalan belajar. Nak kenal, nak tahu ni, maka dengan jalan belajar. Belajar nak kenal Allah Ta'ala, ma'rifatullah, dengan belajar ilmu tauhid. Dengan kita mempelajari ilmu tauhid. Tak ada mudah-mudah apabila apatah lagi bab tauhid ni akidah. Kita nak kenal, sebenar-benar kenal Allah Ta'ala, kan, bukan dengan jalan lain, dengan jalan belajar. Mesti dengan ta'allum, dengan belajar, iaitu dengan mempelajari melalui ilmu tauhid, dengan mengetahui sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu kata ulama, tuan-tuan, ilmu fardu ain yang paling utama, yang paling awal ke atas setiap mukallaf, sama ada laki-laki ataupun perempuan, yang menjadi fardu ain paling awal sekali, paling utama sekali ke atas mukallaf. Ke atas mukallaf. Mukallaf dia, mukallaf apa? Mukallaf iaitu dia memenuhi 4 syarat. Dia memenuhi syarat-syarat yang disebut ulama ada 4 syarat. Yang pertama balik, yang kedua berakal, yang ketiga sampai seruan Islam kepada dia, yang keempat dia sejahtera ataupun selamat daripada buta ataupun pekak, buta dan pekak. Maka bila ada 4 ni, maka disebut sebagai mukallaf. Maka sebab itu fardu ain yang paling utama, yang paling awal bagi setiap mukallaf kita ni, sama ada laki-laki maupun perempuan, tak lain dan tak bukan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awaludin ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perkara yang paling awal.
Yang paling utama bagi setiap mukallaf kita hidup atas dunia ni adalah untuk mengenal Sang Pencipta, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenal Allah Ta'ala ni apa yang wajib, itu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan juga apa yang mustahil, dan juga apa yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu diingatkan bahawa kita tidak dituntut untuk sama sekali mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Kita tidak dituntut untuk nak tahu sama sekali hakikat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana tak mungkin kita nak kenal, sebenar-benar kenal hakikatnya Allah Ta'ala tu, yang mana Allah Ta'ala ni kadim. Sebab tu kita tidak dituntut sama sekali untuk mengetahui hakikat zatnya Allah Ta'ala. Hanya kita dituntut mengenal Allah Ta'ala dengan mengetahui sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Begitu juga dengan apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang harus bagi Rasul para Rasul alaihimussalam tu wassalam. Sebab tu takut kita salah faham. Takut kita salah faham. Sebab tu musannif kata apa? Fa'lam, maka ketahuilah. Nak tahu kena jalan belajar melalui ilmu tauhid. Merupakan salah satu ilmu fardu ain yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Bahkan itu yang dituntut yang pertama sekali, kan, untuk kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Bukan zat Allah Ta'ala, dah. Bukan nak kita dituntut untuk mengetahui zat Allah Ta'ala, tidak. Kita nak kenal Allah Ta'ala dengan mengetahui sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, 20 sifat ni bukanlah Allah Ta'ala tu hanya ada 20 sifat, tidak. Cuma sebagai wasilah, kata ulama, dengan 20 sifat ini kita mengetahui bahawa dapatlah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ni adalah mempunyai sifat kamalat, kesempurnaan. Bukan hak belajar 20 sifat ni, Allah Ta'ala hanya 20 saja sifat, sikit benar dia kata. Tak. Bukan. Cukup memada dengan kita tahu 20 sifat ni, Masya Allah, tabarakallah. Kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar kenalnya, yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui jalan kita mengetahui Allah Ta'ala, mengetahui dengan jalan sifat 20. Yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang mustahil dan yang harus bagi Allah Ta'ala. Begitu juga supaya kita tahu juga apa yang wajib, apa yang mustahil dan harus bagi para rasul. Sehingga kan Al-Imam Sanusi menyebutkan dalam matan Barahin, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajidu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kaza yajibu alaihi an ya'rifa misla zalika fi haqqir rusul alaihimus salatu wassalam. Berkata Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an, wajib atas tiap-tiap mukallaf secara syarak, an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza, untuk mengetahui apa yang wajib pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib tuan-tuan secara syarak untuk kita mengetahui mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yastahilu wa ma yajuzu, dan juga apa yang mustahil kata Allah Ta'ala, dan juga yang harus bagi Allah SWT. Dan begitu juga kata Imam Sanusi, wa kaza yajibu alaihi an ya'rifa misla zalik fi haqqi rusuli
alaihimussalatu wassalam. Begitu juga wajib untuk kita juga mengetahui apa dia? Sifat yang wajib dan mustahil serta harus bagi para rasul, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Baik. Sambung lagi. Fa'lam biwujubil ma'rifah. Maka ketahuilah tentang kewajipan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka musannif menyatakan supaya kita tahu dengan jalan belajar tadi ilmu tauhid dengan biwujubi ma'rifah. Biwujubi ma'rifah, kewajipan bermakrifah, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kewajipan bermakrifat, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Min wajibin lillah 20 sifah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu, ketahuilah iaitu sifat 20. Jadi kata ulama, kalau tuan-tuan tengok dalam nazam tersebut biwujubil ma'rifah, nazam tersebut dinyatakan biwujubil ma'rifah, iaitu kewajipan bermakrifah, kewajipan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wajib di situ itu adalah wajib syar'i. Wajib syar'i. Wajib di situ adalah wajib syarak. Wajib syarak. Dah. Seperti mana yang Imam Sanusi sebut tadi, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Wajib ke atas setiap mukallaf secara syarak. Wajib iaitu wajib dari segi sudutnya wajib syarak di situ. Maka diperintahkan kita untuk mengetahui kewajipan mengenal Allah Ta'ala itu wajib dituntut atas kita, iaitu wajib dari segi syarak. Bila kata supaya kita mengenal Allah Ta'ala, maknanya apa? Bila dilakukan dapat pahala, bila ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib syarak. Nampak? Jangan kita hidup saja gitu je sampai tak kenal Allah Ta'ala. Bila tak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka habislah apa yang telah berlaku. Ramai yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk kerana dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dia menjisimkan, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka sebab itu, biar kita kenal hadam betul-betul, maka sebab itu diperintahkan kita wajib syarak untuk kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Syarak suruh. Bila kata syarak suruh, bila buat dapat pahala, tinggal berdosa. Itu wajib syarak untuk mengenal Allah Ta'ala. Syarak menyatakan bahawa kita wajib mengenal Allah Ta'ala. Min wajibil lillah, dari sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kemudian perkataan wajib dalam nazam min wajibin lillah itu bukan wajib syarak. Itu adalah wajib akli, wajib akal. Artinya mesti tetapnya, ini bermaksud sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang mesti tetap ada bagi Allah Ta'ala. Min wajibin lillah. Wajib di situ adalah artinya mesti tetapnya, mesti ada. Apa maksudnya? Sifat yang wajib bagi Allah SWT adalah sifat yang mesti tetap ada pada Allah Ta'ala, iaitu 20 sifah. Yang wajib kita ketahui, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah 20 sifat. Adalah 20 sifat. Maksudnya bila mana wajib akal ni, menurut hukum akal, wajib bererti dia mesti, tak boleh tidak.
Tak boleh tidak. Contoh satu. Nombor satu habis. Tak adalah tinggal lain. Habis. Maka tak boleh tidak. Ini menurut hukum akal. Bila kata wajib menurut hukum akal, wajib akal lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dituntut untuk kita mengetahui sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mustahil bagi Allah taala, dan sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam kaedah ada menyebut al-hukmu bi syai'in au alaihi far'un an tasawwuri. Al-hukmu bi syai'in, menetapkan hukum kepada ataupun ke atas sesuatu tu, menetapkan hukum kepada sesuatu perkara merupakan sebahagian, alaihi far'un, merupakan sebahagian antasawuri, daripada pemahaman terhadap perkara tersebut. Jadi oleh itu pengertian wajib, mustahil, harus disebutkan dalam pelajaran dan menyatakan bahawasanya wajib dari segi syarak, dituntut syarak untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui dengan jalan mengetahui sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu 20 sifat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, nazam yang ke-6. Nazam yang ke-6. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi. Nazam yang ke-6, maka Allah itu bersifat yang pertama mawjudun, sifat ada, yakni wujud. Allah Subhanahu wa taala itu mawjud, yakni bersifat ada. Qadimun, bersifat qadim. Qadim, wujud sebelum adanya segala sesuatu. Maknanya tiada permulaan. Yang ketiga, Allah itu bersifat baqi. Baqi, yakni kekal abadi, tanpa akhir, tanpa berakhir, kekal abadi. Yang keempat, mukhalifun lil khalqi bi itlaqi. Berbeza sama sekali dengan makhluk. Mukhalifun lil khalqi, bersalahan dengan seluruh makhluk. Bi itlaq, secara itlaq, secara itlaq. Tidak sama. Tidak sama. Secara itlaq, yakni secara mutlak. Kemudian musannif menjelaskan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang pertama iaitu mawjudun, iaitu wujud. Wujud maknanya ada. Wujud maknanya ada. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib disembah. Itu pasti ada. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib kita sembah, itu pasti ada. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa ada perantaraan sesuatu tu, tanpa ada yang mewujudkan dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mawjud tu, Allah taala ada tanpa ada wasilah, tanpa ada perantaraan. Tanpa ada wasilah, tanpa ada perantaraan sesuatu pun. Tanpa ada yang mewujudkan Allah Ta'ala. Jadi, Allah Ta'ala itu wujud, yakni ada. Pasti ada. Pasti ada. Sebab itu dalam surah Taha, Allah Ta'ala menyatakan, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Wa aqimis salata la zikri. Kata Allah Ta'ala, Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan yang disembah, yang sebenar.
illa ana, melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis solah li zikri, dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Jadi Allah ni Tuhan yang wajib kita sembah, yang pasti ada. Pasti ada. Dan perkara yang merupakan tanda bahawa Allah Ta'ala tu ada, tak lain dan tak bukan adanya alam ini. Yang merupakan tanda bahawa Allah Ta'ala itu ada. Dan Allah Ta'ala lah yang menciptakan langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, dunia ni. Nak menunjukkan merupakan tandanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu wujud ada. Wujud ada. Lawan bagi wujud disebut sebagai Adam. Adam ni iaitu mustahil Allah Ta'ala tak ada. Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada. Sebab tu mengetahui wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui alam. Alam ni adalah tanda. Tanda apa? Tanda Allah Ta'ala ada, iaitu Allah Ta'ala jadikan makhluk sebagai alamat. Bumi, langit, tumbuh-tumbuhan, haiwan, dan sebagainya. Itu sebagai alam tanda adanya yang mengadakan, yang menjadikan, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menunjukkan Allah Ta'ala tu wujud. Ini Allah Ta'ala tu ada. Walaupun kita tidak nampak. Tetapi daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada tanda-tanda tersebut yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu ada. Ini sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala tu ada. Qadimun, dan seterusnya, kata musannif, sifat yang kedua yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Qidam. Qidam ni maknanya yang dahulu. Qidam ni maknanya yang dahulu. Qidam. Qidam yakni yang dahulu. Ataupun sedia ada. Tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Ta'ala. Tak ada permulaan. Adanya Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan. Adanya Allah Ta'ala tidak adanya permulaan. Tidak adanya permulaan. Ini sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kedua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebagai zat yang menciptakan dunia ni, sebagai zat yang menciptakan seluruh alam ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti lebih dahulu sebelum makhluk. Sebelum makhluk ni adanya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala pasti lebih dahulu sebelum adanya makhluk. Sebelum adanya makhluk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kita nak mengetahui, tuan-tuan. Bahawasanya kalau kita tidak mengetahui sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ni, maka kita tidak akan kenal, sebenar-benar kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kan menyalahi kita, memahami dan kita menyalahkan, meletakkan Allah Ta'ala tempat yang tidak selayaknya. Jadi Qidam, sifat Qidam ni bahawanya nak menunjukkan bahawa Allah SWT itu ada, tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Jadi Allah Ta'ala tu pasti lebih dahulu sebelum makhluk. Sebab Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga, huwal awwalu wa akhir wa zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim.
Huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal dan yang akhir. Wa zahiru wal batin. Dan yang zahir dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Ta'ala lah maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara kita nak mengetahui dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kita mengetahui sifat Qidam. Cara mengetahui dan beriman wajib, kerana wajib atas tiap-tiap mukallaf ni mengetahui dan beriktikad apa dia? Bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan Qidam. Setiap mukallaf ni dia kena tahu dan beriktikad bahawa wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Qidam, iaitu sedia ada, tiada permulaan. Dan mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya bagi Qidam, hudus. Hudus ni ada setelah didahulukan oleh tiada. Dulu tiada, kemudian ada. Tak bersalahan. Jadi wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Qidam, tiada permulaan. Ataupun sedia ada. Sedia ada. Dah. Jadi, bila mana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Qidam, maka Allah Ta'ala itu disebut sebagai Qadim. Sebagai Qadim. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Qidam, sedia ada, maka Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat disebut sebagai Qadim. Disebut sebagai Qadim. Maka sebab itu ulama' memberikan pengertian Qidam ini, ta'rif sifat Qidam ni, apa dia? Ibaratun an adami awwaliyatil wujud. Ibaratun, suatu ibarat. Ini kefahaman an adami awaliyatil wujud. Satu kefahaman, satu ibarat, satu kefahaman yang menunjukkan adami awaliyatil wujud, yang menunjukkan tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah Ta'ala. Itu ta'rif pengertian Qidam. Mana nak kita faham, nak menyatakan bahawasanya bahawa Allah Ta'ala ni tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa ada permulaan. Bukan berasal daripada tidak ada kemudian menjadi ada. Tak. Memang tak ada permulaan. Qidam, sedia ada, tiada permulaan. Seperti mana Nabi SAW bersabda, Nabi SAW menyatakan apa dia? Kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Dialah Allah. Kanallahu, dialah Allah. Walam yakun syai'un ghairuh. Dialah Allah yang pada waktu itu tidak ada satu pun selainnya. Tidak ada satu pun selainnya. Jadi wujudnya, adanya Allah Ta'ala tanpa ada permulaan. Tanpa ada permulaan. Jadi sebaliknya lawan bagi Qidam adalah hudus. Mustahil Allah Ta'ala itu baharu, apatah lagi memiliki permulaan. Mustahil tuan-tuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki permulaan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalil Al-Quran ataupun dalil nakli berkenaan sifat Qidam ni, kerana ada orang tanya apa dalil Quran yang Allah Ta'ala bersifat Qidam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hadid tadi, huwal awwalu wa akhir.
huwal awwalu wa akhir. Dialah Allah, Tuhan yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir. Antara doa yang doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'. Ya Allah, antal awwalu, engkaulah yang mula. Falaisa qablaka syai', tidak ada sesuatu yang sebelummu. Jadi ini dalil nakli. Disebutkan berkenaan tentang sifat kidam. Jadi dari segi ijma'nya, umat telah ijma' mengatakan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kidam. Sedia ada. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka oleh itu mustahillah Allah Ta'ala bersifat dengan mustahillah sifat baharu ataupun Allah Ta'ala itu hadis baharu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada sini kita dapat tahu, yakin bahawa sabit, yakni telah tetap nyata Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kidam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang tuan-tuan, bila kita tidak mempelajari sifat 20 ni, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dengan sebaik mungkin, dengan sebenarnya, kadang-kadang syaitan ni dia boleh menyebabkan kadang-kadang kita memahami ataupun mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sepatutnya. Maka sebab itu kadang-kadang datang dalam hati, lintasan dalam hati, pemikiran ataupun kadang-kadang dia memikirkan kita ada daripada kedua ibu bapa kita, kedua ibu bapa daripada atuk, kemudian daripada nenek. Dia bersambung. Dia bersambung, ataupun disebut dalam keadaan daur ni berpusing, ataupun bersambung disebut sebagai tasalsul. Tasalsul ni kadang-kadang orang yang jenis macam ni tuan-tuan, ni kerja syaitan. Jadi akhirnya dia menyatakan Allah ada, mesti ada yang menjadikan. Dia tidak mengetahui sifat kidam, sedianya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang jika ada lintasan dalam hati, seseorang bertanya, siapa yang menjadikan Allah Ta'ala? Jika ada kadang-kadang dalam lintasan hati seseorang bertanya, siapa yang jadikan Allah Ta'ala? Pak syaitan dia ni pandai. Kadang-kadang ya kita tasasul tadi, bersambung sampai kepada Nabi Adam, siapa yang jadikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala siapa yang menjadikan? Ini kadang-kadang lintasan ni ada tuan-tuan. Maka kata ulama' bahawasanya kita nak hindari gangguan lintasan hati ni, kerja syaitan ni pandai. Kita nak menghindari gangguan lintasan hati ni, supaya jangan ada sampai pertanyaan-pertanyaan berkenaan siapa yang jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata ulama', ikutlah petunjuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah petunjuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu disebutkan, la yazallun nasu yatasaaluna hatta yuqal, manusia sentiasa tertanya-tanya sehingga dikatakan, haza khalaqallahul khalqa faman khalaqallah. Kadang-kadang ada lintasan hati seseorang tu, dia bertanya, sentiasa bertanya-tanya, sehingga kan dikatakan dalam perkara ini Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Okey? Faman khalaqallah, lalu siapa yang menciptakan Allah Ta'ala? Ini bahaya tuan-tuan, lintasan yang macam ini dalam hati berkenaan tentang siapa yang jadikan Allah SWT. Faman wajada min zalika syai'a,
Lalu disebutkan Nabi SAW, maka siapa yang mendapati perkara tersebut, yang ini ada lintasan hati, siapa jadikan Allah, fal yakul, maka Nabi ajar, maka hendaklah dia mengucapkan amantu billah, aku beriman dengan Allah Ta'ala, aku beriman kepada Allah Ta'ala, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam perkara ini dah bagi jalan keluar lah. Bila kadang-kadang ada lintasan hati tu, Masya Allah Tabarakallah, lintasan hati tu, siapa jadikan Allah Ta'ala? Takkan jadi itu je. Tu dia tak dapat nak hadam, tuan-tuan. Dia tak boleh nak terima. Maka Nabi kata, kalau ada lintasan-lintasan yang tak baik ni, jahat macam ni, maka cepat-cepatlah, kata Nabi SAW, amantu billah. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kadang-kadang pun kita kena tahu juga, tuan-tuan, bahaya dalam perkara tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu kata ulama, betapa penting untuk kita mengetahui sifat kidam ni. Mungkin dengan sebaik mungkin. Sebab kalau kita faham sifat kidam ni dengan baik, insya-Allah, tuan-tuan, kita akan faham juga nanti penjelasan penerangan terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala yang seterusnya. Kalau sifat kidam ni kita tak selesai, tuan-tuan, maka dia akan bermasalah nanti, berlanjutan pada perbincangan terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala yang seterusnya. Sebab tu memang kena hadam betul-betul, memahami sifat kidam ni. Sifat kidam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan kita lanjutkan sikit. Baqi. Baqi yakni baqa. Dan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang ketiga, iaitu baqa. Jadi cara kita nak mengetahui dan beriman kepada Allah SWT, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf, dia kena mengetahui, dia kena i'tiqad bahawa Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat baqa, yakni kekal. Baqa, yakni tidak ada kesudahan, tidak ada pengakhiran. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, dia nak kenal dan beriman dengan Allah Ta'ala, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baqa, bersifat kekal. Tiada kesudahan, tiada pengakhiran. Lawannya, mustahil atas Allah Ta'ala bersifat dengan adam. Adam ni tak ada. Ataupun fana. Fana ni binasa, musnah, lenyap dan sebagainya. Sebab itu ulama menyatakan apa makna baqa, apa ta'rif baqa, ibaratun an adamil akhiriyatil lil wujud. Satu kefahaman, satu ibarat yang menunjukkan adamil akhiriyatil lil wujud, menunjukkan tidak ada pengakhiran, tidak ada kesudahan bagi kewujudannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kewujudan Allah Ta'ala ni selama-lamanya, kekal selama-lamanya, tidak ada kesudahan, tiada kematian, tidak menerima binasa. Dalam erti kata yang lain, al-baqa'u ba'dal fana'i syai', yang kekal selepas yang lain binasa. Yang kekal selepas yang lain adalah binasa. Jadi kata ulama tauhid, kekal ni, baqa ni, kekalnya Allah Ta'ala ni, dalam bicara tentang kekal ni, kekal ni ada dua jenis. Satu kekal hakiki, satu lagi dipanggil kekal aridi. Kekal hakiki, kekal yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah SWT saja yang kekal hakiki, kekal sebenar. Yang kedua kekal aridi, iaitu Allah Ta'ala mengekalkan makhluk dengan sifat kudrahnya, dengan sifat perkuasanya, dengan sifat kuasanya dan iradahnya, kehendaknya Allah Ta'ala.
Baka ni kekal. Neraka kekal. Ni contohlah yang nak disebutkan bahawasanya tentang perkara yang kekal aridi. Yang ni untuk makhluk syurga, neraka, dah. Apa lagi? Lauh mahfuz kekal. Arash, kalam, kursi, roh, ajbuzan, tulang kecil yang seperti biji sawi di punggung manusia kekal. Jasad para anbiya, para syuhada, itu dipanggil sebagai kekal aridi. Adapun Allah Ta'ala itu kekal hakiki, kekal sebenar-benar kekal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dalilnya mana? Ayat Quran. Allah Ta'ala menyatakan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Dialah wajhu rabbika, dan akan kekal zat Tuhanmu, zul jalali wal ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini dalil nakli. Dalil nakli surah Ar-Rahman, ayat 27. Ayat 27. Dan juga yang doa Nabi SAW baca, Allahumma antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, engkau yang akhir, tidak ada satu pun selepasmu. Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, adalah wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, yakni kekal, tidak menerima kesudahan, perakhiran dan juga mati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, untuk nazam yang ke-6 pada malam ni, iaitu mukhalifun lil khalqi bi itlaq. Bersalahan dengan seluruh makhluk secara mutlak. Yang keempat yang wajib bagi Allah Ta'ala, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang baharu. Mana dalilnya ni? Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan, dalam surah Ash-Shura. Dalam surah Ash-Shura, bahawasanya Allah Ta'ala menyatakan, surah Ash-Shura, ayat yang ke-11, laisa kamislihi syai'. Tiada satu pun yang sebanding dengan syai'. Tidak ada satu sebanding pun dengan zatnya Allah Ta'ala, sifat-sifat dan pentadbirannya. Tidak sama Allah SWT dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Ini dalil ayat Quran yang menyatakan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi cara kita kena beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan, berbeza dengan perkara yang baru. Maknanya tak serupa dengan segala yang baru, yakni makhluk. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan perkara apa? Yang serupa dengan makhluk. Mumassalah lil hawadis. Serupa dengan makhluk yang ini baru. Dengan baru. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan yang baru, yakni makhluk. Sama ada yang telah ada ataupun belum ada, sama ada dari segi zat, dari segi sifat, ataupun dari segi perbuatan. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Sama ada dari segi zat dengan makhluk. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maknanya, bila kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala ni wajib bersifat dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maknanya keadaan Allah Ta'ala tu tak sama dengan makhluk. Keadaan Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dari segi zat, sifat dan perbuatan. Contoh dari segi zat, Allah Ta'ala tidak mempunyai jirim. Yang memerlukan jirimnya memerlukan lapang, memerlukan ruang, contoh kayu, batu, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Tidak mempunyai tubuh.
Sama ada darah ke, daging ke, tulang ke, tisu ke, tidak mempunyai anggota badan. Bahkan pepejal ke dan sebagainya, cecair. Tak. Itu segi zat. Tidak mempunyai jirim. Laisa kamitslihi syai'. Dari segi sifat, Allah Ta'ala tak mempunyai. Allah Ta'ala tidak berada di mana-mana. Salah satu perak. Sama ada kat atas ke, kat bawah ke dan sebagainya. Tidak bergerak macam makhluk bergerak, turun, naik. Menjisimkan Allah Ta'ala. Menjisimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'uzubillah. Begitu juga dari segi perbuatan. Perbuatan Allah Ta'ala boleh memberi bekas. Perbuatan kita tidak memberi bekas. Perbuatan Allah Ta'ala memberi bekas. Perbuatan makhluk tidak memberi bekas. Tidak memberi bekas. Allah Ta'ala ciptakan langit, bumi semua dan sebagainya tidak memerlukan alat. Maha suci Allah Ta'ala memerlukan alat. Tidak, tuan-tuan. Sama ada nak dengar ke, nak lihat ke dan sebagainya, tidak. Jadi jelas dalam Quran Allah Ta'ala sendiri sebut laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Dengan sesuatu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ini tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak sama dengan makhluk. Sebab tu hati-hati dengan kadang-kadang lintasan-lintasan ataupun dipanggil gambaran-gambaran dekat benak pemikiran tu, tuan-tuan. Tak, Allah Ta'ala sendiri sebut. Kata Imam Ahmad mengatakan mahma tasawwarta bibalika fallah bi khilafi zalika. Pemikiran benak kamu tentang Allah Ta'ala. Fallah, maka Allah Ta'ala bi khilafi zalika. Tidak seperti yang dibayangkan itu. Tidak. Tidak, tuan-tuan. Sebab itu sebaliknya lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hadis, iaitu mumatsalatuhu lil hawadis. Yang ini mustahil Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Tidak sama langsung dengan makhluk, tuan-tuan. Maka sebab itu bila kita tidak memahami yang sebaik mungkin sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang keempat ni, mukhalafatuhu ta'ala lil hadis, sehingga kita boleh tidak mentanzihkan, menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada perkara yang tidak selayaknya. Bahaya, tuan-tuan. Kalau ni tak dapat yang mengetahui, maka sudah tentu kadang-kadang ada yang menyatakan Tuhan dekat langit, Tuhan turun dan sebagainya. Na'uzubillah. Sedangkan jelas Allah Ta'ala menyatakan laisa kamitslihi syai'. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita sambung wa qaimu ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai', pada kuliah malam yang berikutnya nanti, insya-Allah. Cukup sampai di situ dulu, tuan-tuan, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala sampai yang keempat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perteguhkan iman kita dalam kita memahami dan berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka oleh itu, tuan-tuan, insya-Allah panjang umur kita lanjutkan lagi perbicaraan kita sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dalam Aqidatul Awam ini, supaya kita dapat menteguhkan iman kita, etikad kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenar-benarnya. Insya-Allah mudah-mudahan panjang umur serta bermanfaat. InsyaAllah kita sambung pada malam esok dalam pengajian kitab seterusnya, insyaAllah. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakhalna ma'a Daud al-jibalu sabbihna wa kunna fa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadri wa midaril azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.